Ya, membina sangat daripada seatas-atasnya sampailah ke bawah-bawahnya. Ini dia. Jadi saya tanpa melengahkan masa, ya, terpulang kepada ustaz lah nak cakap atas butir apa, sebab kita dah banyak dah dengar dalam video-video dalam media sosial ustaz, mana biasanya ustaz baca hadis lah, two-way communication daripada ustaz dan juga mungkin soalan-soalan daripada para jemaah. Jadi hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita mendengar amanah ilmu, sebab majlis ini amat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan satu majlis ilmu. Malaikat tu tajuk saya, ya, untuk memberi rahmat. Rahmat yang dipohon oleh malaikat tu, tak usah cakap lagi kita manusia ni ustaz. Wala tu iman sembah bersabako, mana lebih berkat daripada doa malaikat tu lagi. Jadi saya dengan penuh rasa takzim merakamkan penghargaan dulu Ustaz atas kesudian untuk bersama kita pada malam ini, dan ingin menyampaikan sedikit, ya, sebanyak peringatan ataupun, ya, tazkirah untuk kita renung bersama. Masa Ustaz nak ambil masa mana terpulang lah. Hamba tak kisah. Kita rasa malam ni sebab payah kita nak jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan tuan pengerusi majlis kita yang baru sebentar tadi memberikan ucapan aluan yang berapi-rapi. Yang kita muliakan seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Pulau Bahagia Terengganu, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi izin kepada kita berada di dalam majlis yang baik. Alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi diizinkan Allah berada di Kampung Pulau Bahagia dalam masjid yang begini indah. Dalam sesi majlis ilmu, mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini menarik rahmat dan barakah daripada sisinya, dan semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita, yang memberi kebaikan bagi kehidupan kita insya-Allah, dan sangat kita harapkan memberi keuntungan dan kemenangan kepada kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi macam biasalah kot jemputan ni kita akan tazkirah lebih kurang setengah jam, kemudian menjawab soalan lebih kurang sejam. Boleh Siapa yang belum tulis soalan boleh tulis sekarang dan hantar. Dan balik tak boleh nak tanya dah. Tulis sekarang atau je susah masalah. Tapi bagi orang yang tak sedang pergi ke sekolah, dia tak pandai nak menulis, dia boleh bertanya dengan lisan nanti. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa wa ahsanal wudu'a saqatat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfarih, atau kama qala, rawahu Muslim. Sahabat besar Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk lalu dia elokkan akan wuduknya, nescaya akan keluarlah segala dosanya daripada jasadnya, sehingga keluar daripada hujung celah-celah kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini nak menceritakan ada beberapa perkara. Yang pertama iaitulah kelebihan berwuduk, dan yang kedua manusia ni berdosa, dan yang ketiga Allah beri peluang
untuk menghilangkan dosa yang banyak kita lakukan dengan beberapa perkara, dan antaranya perkara yang boleh mengkafarah, menghanguskan dosa ialah melakukan amal-amal yang tertentu. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, kita diberi sedikit kesempatan oleh Allah untuk memahami hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a, barang siapa mengambil wuduk. Kalau kita basuh muka, basuh tangan, itu tidak panggil wuduk. Panah pergi basuh muka, bukan wuduk. Kotor tangan, pergi basuh tangan, bukan wuduk. Berasa ke panah ngak kepala, kita sapu air atas kepala, itu bukan wuduk. Balik jalan, nak naik tama, pergi kat payang, basuh kaki, itu bukan wuduk. Wuduk ini ialah ibadah. Bila ibadah, dia tidak sama dengan perbuatan harian kita. Perbuatan sama kita buat, dia panggil adat, biasa. Tapi kalau benda itu dari syariat, dia panggil ibadah. Kerana itulah benda-benda yang ibadah, dia berhajat kepada ilmu. Sedang molek kita duduk di kampung Pulau Bahagia ni, disebut di dalam kitab Ittihafus Sa'adah, syarah bagi kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Qala al-hukama, berkata hukama, orang yang bijaklah, usulus sa'adah salasun, umbi nak dapat kebahagiaan itu ada 3. Al-iman, wal-ilmu, wat-taqwa, iaitu iman, ilmu dan taqwa. Kita duduk di kampung Pulau Bahagia, Arab panggil sa'adah. Bahagia ni lawangnya duka cita. Tak panggil kampung duka cita. Dulu nama dia pelik sikit. Nampak tak? Orang tukar nama apa dulu, Cik Mak? Buat apa tukar? Sedangkan di dalam Quran baru ada tukar. Tahu tak? Kerana manusia ni dia rasa dia mulia sangat. Itulah sebabnya tak. Dalam Quran tu orang terpaksa sebut juga. Lahmal khinzir sebut dalam Quran, tak tukar. Tidak tukar kepada lahmal sa'adah. Faham tak lagi? Tetap juga dengan diharamkan atas kamu makan bangkai dan daging babi. Faham? Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Hanya sahaja sungguh Allah Ta'ala mengharamkan atas kamu dalam Quran itu makan darah, makan bangkai, makan daging babi. Tak apalah kita ni orang Melayu ni lembut. Dia lembut. Jadi 200 tahun dah baru sebut Pulau Babi, tak nak sebut dah. Jadi tukar. Sedangkan tidak ada suatu nah yang mengatakan babi di akhirat masuk neraka. Yang adanya manusia. Itulah yang paling ramai. Tak? Tak apa. Itu masalah nama saja. Boleh nak nama apa pun, asalkan nama itu tidak bercanggah dengan syarak. Tapi kadang-kadang nama itu mengingatkan kepada kita suatu perkara yang dijadikan ujian kepada kita. Allah haramkan babi. Jadi nak dapat umbi bahagia, ada 3 saja. Yang pertamanya iman, yang keduanya ilmu, yang ketiganya taqwa. Ada 3 ni bahagia. Nampak? Ada 3 ni bahagia. Dilahirkan manusia ini bersih, tidak ada dosa. Hadis tadi, barang siapa yang ambil wuduk, gugur dosa. Maksudnya orang yang sudah mukallaf. Kalau kanak-kanak ambil wuduk, tak gugur dosa. Sebab kanak-kanak ada dosa tak? Tak ada. Walaupun dia melakukan perbuatan dosa, tapi tidak ditulis dosa. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, rufi'al qalam an salasin, dia angkat pena, tidak ditulis dosa dari 3 golongan. Yang pertama ni sabiyyi hatta lah talim. Dari kanak-kanak sampai budak itu baligh. Maknanya beranak itu bersih. Walaupun anak siapa pun. Anak Hindu, anak Buddha, anak Kristian, anak Majusi, anak Yahudi, anak free thinker, anak komunis yang tidak beragama. Mak ayah dia tu kafir, anak dia tu bersih. Hadis yang selalu kita dengar, tok guru kita baca, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Nabi SAW sebut, setiap bayi lahir bersih. Fitrah tu bukan makna zakat.
Bukan makna zakat fitrah. Maknanya suci. Nah, wa abawahu yuhawwidan. Kedua ibu bapa lah yang membiarkan anak tidak ditarbiyah hingga anak itu terikut-ikut cara orang Yahudi. Yunassiran ataupun mengikut orang Nasara, Yumajjisan atau mengikut orang Majusi. Jadi kanak-kanak tidak ada dosa. Jadi bila kita suruh budak sekolah tadika, budak pasti, dah cikgu dia suruh ambil wuduk sebelum balik nak sembahyang Zuhur, budak-budak tu pergi ambil wuduk, tidak gugur dosa. Nak gugur guana dosa tak ada. Faham? Pokok hak tak ada buah, kita gocok jatuh hak buah. Nampak? Tak jatuh pokok cabu. Kita kocok jatuh buah ni pokok hak ada buah. Maka yang ambil wuduk gugur dosa orang yang berdosa. Siapa orang berdosa? Orang berdosa ni balik karang kau kita nampak. Sekarang tak nampak lagi kerana ramai. Kita akan nampak, salah nampak. Nak tengok orang berdosa balik karang, masuk dalam bilik tengok kat cermin. Itulah orang yang berdosa. Kita semua lah. Faham lagi? Ni asal berdosa ni Yusuf ni. Kalau sebut berdosa ni mamak ni. Nampak? Sebut orang jahat ni dalah ni. Jadi kita terlepas hak mau. Kitalah orang yang berdosa. Jadi bila kita ni dah melakukan dosa, ditulis. Kan kata dah, anis sabiyyi hatta yahtalima. Ada hadis yang lain hatta yablugha, sampai dia balik. Bila balik tulis. Kalau budak-budak buat dosa tak tulis. Budak-budak 3 orang balik taulah tadika. Lori agak terbalik. Dia ingat air lemonade. Pakat minum. Dah banyak 6 botol seorang. Faham tak? Jadi anak saya mek balik rumah dia, anak Ani balik rumah ketung, anak ketung balik rumah saya mek. Jadi mabuk habis. Dosa? Tidak dosa. Budak umur 3 tahun rapok bank 6.8 juta buat lari biti. Tidak berdosa. Faham? Kenapa? Rufi'al qalam. Ada malaikat yang tukang tulis. Tapi bila budak-budak buat, tak tulis. Bila orang balik kita buat, tulis. Budak-budak minum arak, tak tulis. Pok dia minum arak, dosa. Dosa tu dia tulis. Dalam mana? Dalam buku. Buku apa? Buku catat amal. Buku ada 2 mana? Buku dia pegang. Dia apa dak kita? Kita susuk lalu buku. Faham tak lagi? Macam atas dunia susuk belaka, kalau tidak bang di SPRM belaka dah. Tapi pandai susu. Betul tak? Dah uduh kita, takkan kita nak tunjuk orang bakar apinya. Buku. Akhirat kat dia, mana buku amal dah? Ada bakar api yo. Sedap ramuk bakar. Dah kira mana? Masuk surga lah. Buku itu disimpan rapi, tak ada orang boleh kurang, tak ada orang boleh tambah. Akhirat buat mari buku tu. Dipanggil seorang-seorang, nama umat Muhammad SAW akan dihisap dahulu, di mizan dahulu, buku tu buat mari. Kata setengah ulama, buku kita tu hak buku baik, bubuh belah kanan, buku hak jahat, bubuh belah kiri. Timbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Bila berat sebelah baik, walaupun berat sikit je daripada hak jahat, masuk dalam syurga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Berat sebelah jahat, lebih segereng je dosa. Kurang segereng je pahala. Berat sebelah jahat, fa ummuhu hawiyah, go to hell, masuk dalam api. Faham lagi? Jadi ada berapa carakah bila kita melakukan dosa supaya dosa itu hilang? Iaitu ada 2 cara. Di dunia dan 3 cara di akhirat. Faham tak lagi? Kita semua ni berdosa belaka dah ni. Betul tak? Ke ada tak ada berdosa? Siapa sini tak ada dosa sikit? Cakap tangan. Aku nak selfie dengan dia. Nampak tak? Memang viral lah. Tak? 2 cara nak hilang dosa di dunia, 3 cara di akhirat. Dapatkanlah hak mana yang mu nak, mu pilih sendiri. Di dunia yang pertama, iaitulah dengan taubat. Dengan taubat. Kita agak-agak berapa kali lari taubat?
70 hari dah taubat kali. Nabi kata ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fi yawmin wa lailin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Wahai manusia, taubatlah kamu sekalian, minta ampunlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, maka sungguhnya aku ini kekasih Allah yang maksum tidak berdosa. Atubu ilaihi, aku minta ampun kepada Allah fi yaumin wa lailin, sehari semalam 70 kali. Nah, kenapa Nabi taubat 70 kali? Untuk kita. Faham lagi? Nah, untuk kita tiru lah. Kerana kita ni follower. Nabi ni kita punya influencer. Faham tak lagi? Pengulu kita. Nah, idola kita. Betul tak? Ni ikut Nabi, Nabi taubat, kita tak taubat. Nabi bukan taubat daripada dosa. Taubat Nabi mengangkat martabat. Taubat kita mengeluruhkan dosa. Faham? Apa kita tak mau bertaubat? Tak lesen? Lepas tu kita tak mau istighfar. Kalau istighfar boleh witi, kita istighfar. MB Terengganu umum dalam radio, mulai bulan Januari 2022, 15 hari bulan, siapa yang istighfar 70 kali sehari di depan MPKK kampung akan dibayar cash RM20,000. Tengok bergocohannya nak tobat, nak istighfar. Faham lagi? Oleh kerana tak lesen, betul tak? Nah, maka kita tak minat manalah. Betul tak? Pasal kita ni tak puja seng. Nah. Yang pertama taubat. Bila taubat, Allah pasti akan makbul. Maksudnya menerima taubat. Bila Allah terima taubat, maka tidak ada lagi ditulis di dalam buku kita perbuatan dosa tu, tak ada. 100 dosa, taubat dah, jadi kosong. Faham lagi? Jadi kosong. Budak-budak salah tulis. Kalau zaman dulu robat 80-an dulu robat, beli robat, salah tulis biasa. Waktu beli robat, faham? Kalau tak robat tak boleh. Tu taubat tu. Nak suruh jadi betul mula. Robat hak salah. Kan dulu kan pakai robat. Lah ni ada panggil robat dah. Panggil dia ni budak-budak ni. Pemadam. Faham lagi? Pemadam, rubber. Pemadam tu dadah. Tak? Bahasa kampung kita dulu tak? Robat. Kalau hak nulis gorek, pakai gorek tu. Kau panggil ni tak tulis. Kalang. Leni pensil. Bahasa Terengganu kalang. Widuk semula bahasa Terengganu. Bahasa kedua terbaik dunia lepas bahasa Arab. Arab panggil kolam, kita kalang. Betul tak? Tiba-tiba leni pensil. Kata duduk di mana bang? Pensil. Duduk Pulau Babi. Faham lagi? Ingat duduk Damansara Utama. Faham lagi? Balik mula asal kita lah, kalang dari kalang kat sebatang. Kita budaya kita, tanda kita kasih kepada bangsa dan teriring sama agama yang lekat pada bangsa. Orang Perak cakap Perak, Terengganu cakap Terengganu. Orang Negeri Sembilan cakap Negeri Sembilan. Berbagai ragam. Ini dah habis nak speaking Melaka ni. Betul tak? Lini speaking Melaka dah. Lini orang tak cakap dah beri pentempuan. Tak ada lah, beri tempuan tu hanya ada dalam buku-buku. Kau cakap dia ni, fokus. Nampak? Awak ni tak fokus lah. Aduh. Duduk KFC. Nampak ada alamat jangan. Duduk KFC, cakap fokus. Cakap bahasa Terengganu lah. Tak ada rugi apa-apa pun. Ni habis nak cakap orang putih. Siapa signboard pergi jalan pun habis orang putih. Dan kan kita orang Melayu martabatkanlah bahasa Melayu. Tengok orang signboard tepi jalan. Poster-poster kerajaan negeri. Fun ride. Fun ride apa? Fun tu bahasa orang putih. Ride tu bahasa orang putih. Kayuhan suka-suka. Betul. Balik semula. Maka ghabah taubat itu Allah akan buang, tidak ada dosa. Taubatlah.
Yang kedua ialah dengan melakukan amal-amal soleh. Antara amal soleh yang datang dalam nas, boleh gugur dosa, ambil wudu. Jelas tadi, man tawadda'a, Nabi kata barang siapa ambil wudu, tapi ada syarat, fa ahsanal wudu'a. Ada riwayat fa ahsana wudu'ahu, maka hendaklah dia ambil dengan molek, bukan ambil wudu barang-barang lepon bau. Faham? Ambil molek. Fa ahsana wudu', hendaklah dia ambil wudu itu dengan elok. Ulama yang mensyarahkan hadis, apa makna elok di situ? Yakni melakukan semua sunat-sunat wuduk, nak dari A sampai ke Z. Mula berwuduk, nak masuk tandas bismillah. Nampak? Masuk tandas bismillah dan berdoa. Betul tak? Itu sunat. Kita dah berok itu. Berok. Ada tak bismillah masuk jambang? Dah, 18 tahun dah tak baca bismillah masuk jambang. Orang yang masuk jambang tak baca bismillah, dia buka zip, buka luar, dia lanjang nak mandi, nak berak, nak kecing, jin tengok batu dia. Faham tak lagi? Nabi kata, satrun ma baina auratil mu'min wa ru'yatul jan qauluhu bismillah inda dukhulil khala'i au kama qala. Yang menjadi penutup antara aurat seorang beriman dari dilihat oleh jin di dalam jambang ketika dia masuk tu, ialah dengan baca bismillah. Siapa tak baca bismillah, dia buka seluar, jin tengok. Dia duduk tinggal nak berak, jin deru depan. Berat nan saya. Faham? Duduk tengok aurat kita. Betul tak? Dah kita nak masuk kubur sekarang baru nak baca bismillah. Nah, kenapa? Kerana kita abaikan dengan majlis ilmu begitu lama. Baca doa berlindung, kerana jin tak duduk dapur. Jin tak suka duduk dalam bilik kita. Dia duduk ke sekala, ngita barang. Tempat dia duduk kupur dalam tanda. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu jelas dalam hadis. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan betina. Dan buat segala yang sunat, mulakan dengan basuh tangan, kemudian qama, masuk air ke hidung 3 kali. Dan basuh muka biar rata, termasuk ghurrah muhajjalun. Lebih, kalau basuh muka sampai atas kepala, basuh muka sampai muka ni tepi sampai kena biar telinga, basuh muka ni sampai kat dagu, terik ke bawah dagu. Tu sunat dia. Ada pun ambil air atas kepala ikut aurat ni, tu wajib. Kerana kita nak dapat ampun dosa, ambil wuduk. Faham? Basuh tangan 3 kali dengan selak jari. Lebih pada siku. Nampak? Muhajjal, tahjil. Lebih pada siku. Sapu kepala, sekurang-kurangnya sunnah 1 tapak tangan. Faham? Kau panggil benda ni? Mana? Dah disebut molek. Dahi bukan maksud dahi kepala ni. Bukan hubung-hubung. Mu IC mana? Lahir. Tiano kat ni. Paka dah apa hubung-hubung? Hubung-hubung orang PJ. Syah Alam, Selayang, Pucung. Orang Tiano? Bubung. Tahu tak? Kita tak tahu. Kita tak fungsi. Hubung-hubung main kat mana? Bubung. Jadi kita ni lupa dah bahasa kita. Tahu tak? Itu rugi lah. Nak jadi orang putih ni, muka kena geru. Dah. Nampak tak? Tak tahu mana bahasa kita kampung asal tok nenek moyang itu tak? Bubung orang panggil. Jadi Nabi sekurang-kurang ambil sempurna setapak tangan. Tu. Jangan kurang pada setapak tangan itu, tidak dipanggil tahsin fil wudu. Elok pada berwudu walaupun sah, itu fiqh. Kenapa orang panggil setapak tangan dalam kitab-kitab hadis? Kerana pada kita ni saiznya 4 tapak tangan ni setapak tangan, 2 tapak tangan, 3 tapak tangan, tepuk di belakang sutir lagi. 4 tapak tangan ni orang panggil sutir kepala. Siapa dia 5? Alien.
Lagi. Bukan makhluk biasa tu. Nah. Dan basuh telinga dengan air yang lain. Basuh kaki, celak jari sampai ke betih. Itu dipanggil bukan ambil wuduk saja. Wa ahsanal wuduk. Kerana dalam hadis ini ada dua. Pertama, wuduk untuk sah saja. Hak sah saja ayat depan. Man tawadda'a. Siapa ambil wuduk sah. Tapi ada selagi wuduk yang sempurna. Wa ahsanal wuduk. Faham? Dia bukan saja ambil wuduk barang-barang. Wa ahsanal wuduk. Dia ambil dengan molek. Maksud molek ni kata ulama ikut sunnah. Faham? Jadi kalau sah wuduk saja dapat sah semayang saja. Dia tak dapat ampun dosa dalam hadis ini. Kerana syarat nak ampun dosa nak wa ahsanal wuduk. Barang siapa berwuduk dan dia elokkan kelakuan berwuduk, itu syarat dia. Bila dia elokkan, maka duduk pada tempat jawab. Saqata, gugurlah. Nampak tak? Gugurlah. Saqatat khatayahu min jasadi. Akan gugurlah segala salah, silap dan dosanya dari badannya. Itu kita nak. Faham? Sebab tu orang-orang semayang, dia buat dosa, dia semayang. Gugur dosa. Gugur di wuduk, gugur di semayang. Tu belum baca hadis buat semayang. Kita semayang ni, bila kita berdiri tu, Tok Imam kata, Tok Bilal kata, rapat sah, penuh sah. Faham? Dia letakkan dosa-dosa atas kepala kita. Kalau Allah buka hijab, boleh nampak 3-4 guni seorang atas belakang. Faham lagi? Oleh kerana kita tak nampak, kita nampak daripada hadis. Hadis cerita, kita pun faham. Bila kita berdiri nak atur sah, dia letak dosa-dosa kita atas belakang. Atas kepala. Nabi kata bila dia rokok, jatuh. Bila sujud, jatuh. Habis 4-5 rakaat, sampai tak ada dosa duduk atas kepala. Tu suruh semayang. Faham lagi? Waktu jahat guna pun jangan tinggal semayang. Akhirnya kalau jahat, menang semayang. Dia jahat sangat. Duk curi opalang, curi tu, curi ni. Tapi semayang 5 waktu. Akhirnya, sekarang dia punya solat belum lagi hidup. Hanya sekadar mengisi waktu. Bila solat dia sudah bernyawa, maka solat dia nanti akan tanha anil fahsya' wal munkar. Solat dia akan menang, maka hilanglah perbuatan mungkarnya sedikit demi sedikit ataupun sekaligus. Faham? Hero lagu mana pun jangan tinggal solat 5 waktu. Faham lagi? Kerana dia hak ibu sekali. Nak mari masjid, melangkah tu apa dah dosa. Atas satu langkah satu pahala, atas satu langkah kafarah satu dosa. Lebih jauh lebih banyak hapus dosa. Faham? Tapi jangan lagi jalan kaki di masjid jauh. Duduk pula bagi semayang di tajing. Jalan kaki. Faham lagi? Jadi lelah lah pula. Tak? Gugur dosa. Siapa di kalah ambil wuduk, gugur dosa. Naik atas sejid, jumpa dengan orang. Salam kepada Allahumma salli ala Muhammad. Dapat apa? Gugur dosa pula tu. Faham? Nabi kata, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani. Ghufira lahuma. Nampak? Ma lam yatafarraqa. Ma taqaddama. Ghufira lahuma ma taqaddama min zambihi ma lam yatafarraqa atau kama qala. Apabila dua orang Islam bertemu, dijumpa. Faham? Naik sejid jumpa. Muslimat dengan muslimat, muslimin dengan muslimin, budak dengan budak, orang tua dengan orang tua, jumpa tu bubuh tangan gini. Faham? Jabat salam. Faham? Ghufira lahuma. Ghufira tu asal ghafarallah. Allah memberi ampun bagi dua orang ni. Takkan salah serang. Allah. Tu cewek kau panggil. Dua orang lah. Faham? Dua orang ni Allah ampun dosa. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah dari majlis. Pakai tumbuk tangan, tak apa dosa. Dosa dia tu, dia tak salah faham. Tak salah faham ni maksudnya dalam kitab ulama ada menyebut maksud berjabat salam ni sekurang-kurangnya diletakkan tapak tangan gini, walaupun tak pegang. Dalam kitab Adabul Musafahat, pengarang Syekh Nuruddin Al-Banjari, kitab Arab. Suka kurang letak tangan gini.
Pegang ke sebelah atau dua belah, pegang saja gitu, tak ada pegang, buh kerja saja, semua dipanggil musafahat. Faham? Ni tak. Faham lagi? Ni nak ganti dari sini, takut jakit. Dok apa duduk sini? Dok sini ada? Dah. Siku kong aku kong ni tangan gitu. Ada gitu. Gini jadi berang tu. Dah. Tapi begitulah ada bila akhir zaman. Dah. Ada benda yang betul, ada benda yang berlebih-lebihan. Dah, kita ni sederhana. Bukan semua benda kita nak tolak, bukan semua benda kita nak terima pakai. Dah, kerana kita ni umat yang bijak. Dah. Ada setengah benda semua salah. Kalau bab moden seoleh belaka, itu tak betul. Faham? Ada orang terima belaka, sampai akhirnya agama pun tertepi. Kita tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan tengah-tengah. Okey? Gugur dosa. Lagi habis mayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pula. Gugur pula dosa. Faham lagi? Orang tengah komak tu dia geramang jawab salam. Gugur dosa. Jumpa biar jalan situ. Gugur dosa. Salam. Dah sini pula bahagia. Kayak gila 15 minit ni jumpa pula Teluk Naga. Salam pula. Gugur pula dosa. Faham lagi? Naik semayang pula. Macam tadilah. Rokok gugur dosa. Dah rokok tu gugur dah. Mana? Kita baca amin sama dengan imam. Nabi kata iza amanal imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Apabila imam membaca amin, maka hendaklah kamu amin bersama-sama biar seretak. Maka kerana sungguhnya barang siapa membaca amin sama dengan amin para malaikat, diampunkan dosanya hak lepas-lepas. Lepas bukan tahun lepas saja, zaman Covid. No, zaman kita budak-budak itu curi ayam, curi kambing orang. Faham? Ampun dosa tu. Nah, menaikkan perkara-perkara yang berkait dengan harta benda. Dah. Tu kena pulang balik. Dah. Ampun ni sebuah perbuatan dosa. Hak pulang balik kena pulang balik. Dah. Macam budak-budak juga. Walaupun anak kita kecil lagi curi, tidak berdosa, barang itu kena hantar balik. Tak boleh milik. Faham? Betul tak? Anak kita repih pelik kereta jirang. Nak main-main patuh pelik jirang. 100 riyal kawan tu baru buat. Memang anak kita tak berdosa, baru basah umur baru 8 tahun. Faham? Tapi kena ganti pelik 100 riyal. Jangan buat senyap. Ada mak apa? Mai, adik buat patuh pelik. Ayang mak. Mak berdosa. Pasal mak tahu ibu bapa. Faham? Tak boleh. Kena ganti ya. Ataupun minta halal. Betul tak? Kena tanya ayang ngah tadi anak ni dia main dekat kereta, main bola tu, ditendang guna jadi patah pelik. Jadi kita nak gantilah. Ataupun nak minta halal lah. Kena kata gitu. Kita ada kata gitu. Ada tak? Ada dah, kita Islam mana itu. Islam bukan hudud je. Nah, hak kita dengan Allah, semayang, zakat, puasa, haji. Hak kita dengan manusia, kena pulang balik kati barang orang. Faham lagi? Kena gigap apa? Jangan kata Allah mu bukan jauh ngaku anak 2 pupu 100 ya. Bayar 100 ya. Faham lagi? Harta orang, faham? Tengok anak-anak ambil wang muktan orang bersama tu, marah Dah tak kata dok dosa, bukan dok dosa tu boleh ambil. Nak royak tak boleh ambil juga, haram. Cuma tak tulis dalam buku budak tu, kerana budak tu tak ada lagi buku. Dia start ada buku balir. Kalau dia balir umur 13 baru ada buku. Kalau anak dia puang haid tu umur 14 baru ada buku. Hak sebelum 14 dosa macam mana pun tak tulis lah buku tu. Dah barang haram kena hantar balik. Nah. Kita kalau balik buah-buah orang ada marah anak. Tak. Nabi kuat ambil tu ni.
ambil umur ni, dah sangat. Gitu dah. Padahal barang tu haram. Tahu tak? Nombor saya dengan mok-mok jadi setan. Ambil duit ni banyak kau pelang. Ambil umur belum. Mana nak ambil barang orang? Ni bisa koyok. Ngemok-mok koyok. Ada buat aguan ni. Nah, tapi bukan pula bagi ya. Nah, dia orang bawah dengan Teluk Nara. Wah, aku nak balik kota lagi. Nah. Lama tangan kayu balok dah balik. Nah, tu gugur dosa dengan amalan. Melakah mari masjid gugur dosa. Jumpa kawan pula jabat salam gugur dosa. 4 orang jabat salam 4 kali gugur dosa. Ambil wuduk Nabi kata saqatat qatayahu min jasadihi. Luruh pula dosa bila ambil wuduk daripada jasadnya. Hatta takhruja min tahti asfari. Sehingga keluar daripada bawah kuku ni. Bawah kuku ni tu habis dosa kita. Apa dosa kita duduk di kuku? Dosa ni ditulis dalam buku, bukan duduk di tubuh. Tapi kaitan kita dengan dosa ni, kita dipanggil orang yang melakukan dosa. Nampak? Sahibul ismi, tuang dosa kita. Batu ibarat kinayah Nabi cakap dengan balarah. Seperti mana dosa tu seperti kotoran yang ada pada badan kita, luruh habis dengan kita berwuduk. Naik semayang, apun pula dosa. Amin sama dengan tu imam, apun pula dosa. Rokok, hak atas kepala jatuh pula dosa. Ada hadis yang lain, basuh tangan hak kita buat curi apa semua tu, gugur dosa. Basuh muka pula, dosa mata duk lihat yang haram, gugur pula. Dalam gitu pun ramanya yang masuk neraka kerana terlalu banyak dosa dan dia tidak melakukan amal. Tu kita sedekah dan jangan sayang. Barulah kita dikatakan orang yang bertuah. Menasabah kita duduk pulau bahagia. Benda bahagia kita yang pertama beriman. Alhamdulillah kita beriman. Yang kedua berat sikit, berilmu. Kita malas mengaji. Malas mengaji. Kalau sekolah, tidak ada tahun sekolah yang kita tak beli buku. Setiap darjah kita beli buku emak. Faham tak lagi? Cik Usuk, tahun berapa sekolah? Darjah berapa tak bawa buku setahun? Dah satu? Tak ada buku? Ada. Tidak ada tahun yang kita tak bawa buku. Faham tak lagi? Siap ngebeli buku, siap ngebeli pembalut buku. Kerana ilmu itu ilmu dunia. Tapi bila sebut ilmu agama, faham? Tahu tak? Ustaz kata yang berbelah depan tu kita baca kitab baru tu. Nuyatul Musalli tu. Berapa riyal tak? Ni dalam 4 riyal. 4 riyal no. Terkejut dengar 4 riyal. Maybe 40,000 duk garah. Dak muat suti lagi. Pizza bohlo. Faham? 80,000 2 teh. Kita 2 riyal tak beli. Sebab tu Allah tak jadikan kita alim. Kerana kita letakkan nilai ilmu agama itu serendah-rendahnya. Hak alim, orang yang letak nilai tinggi. Faham tak lagi? Baba sepanjang dia ceritalah masa musim banjir nak pergi ngaji, air tergelang basikal napok endar. Jadi kita baju-baju bola supik boh di endar. Arung dalam banjir, naik atas batas tu, kapur dia batas panjang. Faham? Sepanjang tu batas panjang. Batas panjang lah batas tu. Ni batas tu mana kalau kita gong tu kat tinggi kan. Faham? Rumah baba tu bawah tu kapung dia. Tergelang air, faham? Abur dalam supik. Siapa atas batas tu, waktu baik baju dalam supik kita pun tukar. Baju basah, bor dalam supik ngaji. Jadi tu guru lah ni. Faham lagi? Kerana dia tak nilai tu mahal. Tak boleh miss walaupun satu baris. Tak miss. Tinggal waktu guru nak syarah. Tahu tak? Kita pengumuman 2 program kuliah kita Malaysia Malam Nusa dibatalkan. Yes. Tak apa. Seronok batal. Pakai baju nak turun pergi dengar bunyi ketak-ketak 2 teh ya. Air hujan ni tik tazing. Tak kira hujan-hujan. Faham lagi? Lepas tu macam kita boleh jadi tu.
Boleh ha. Jadi ayam berok kapur boleh ha. Bagi awak ramai. Faham lagi? Ha, kenapa? Kata kita tak letak nilai yang tinggi pada ilmu agama. Siapa letak nilai tinggi, Allah beri. Imam Syafi'i tinggal mak, ayah tak dah. Untuk dia pergi ke Madinah mengaji dengan Imam Malik. Mak dia kata tidak jadi ulama, jangan balik. Ha. Nak beli kitab tak ada, muatak. Kalau nak mengaji muatak Imam Malik, poh orang, poh tulis. 4-5 hari siap tulis. Dia tak ada duit, orang miskin Imam Syafi'i. Dia pinjam kawan dia hafal. 1,200 hadis 2 malam. Jadi tak payah bawa kitab. Kata Imam Malik kalau masuk dalam kelas dia dah bawa kitab ambak. Kerana kelas dia nak ambil sanad hadis. Faham lagi? Nah. Macam kita tu guru dia bawa kitab. Dan murid tu besar lagi pada tu guru. Faham lagi? Nah, lepas tu tidak alih lah kita ginilah dia. Faham? Hangguk faham. Lepas tu Malaysia tak faham pula. Faham lagi? Masuk sifat 20 dah ingat pula tayamum. Masuk tayamu dah ingat sifat wahdaniyah. Pada musim ketang itu berubah bulu tiup. Nah, nah, ilmu itu sekali dengan amal. Dan yang kita takwa. Takwa itu takut. Takut itu bukan ketika kalah, ketika menang pun takut. Kita takut tu masa kalah dan jadi kerajaan tak takut orang. Lagi. Nah, kita nak takut itu di mana saja. Sama ada ketika senang dan ketika susah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahir. Buat segala yang Allah suruh dan tinggal segala yang dilarang pada bila-bila masa saja. Nah, mudah-mudahan kita dapat memahami bahawasanya setengah daripada amal yang kita duk buat sama menggugurkan dosa kita, iaitu berwuduk. Kita berwuduk dah, cuma kita tertinggal hak belakang. Fa ahsanal wuduk. Ambillah wuduk molek-molek. Ambil wuduk molek-molek. Zaman Nabi airnya payah, telaganya dalam, jauh pula daripada rumah. Nak dapat airnya payah. Kita buka pau berkembur tu ambil air. Nak tiba-tiba buat lebih kurang, walaupun wuduk kita sah rata saja, tapi kita tak dapat kelebihan ampun dosa. Wallahu alam. Sebelum kita menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid Kampung Pulau Bahagia melancarkan kutipan sumbangan derma muslimin muslimat. Hendaklah jalankan tong-tong masjid daripada kanan ke kiri untuk maslahat masjid dan kebajikan masjid. Yang nak beri sumbangan melalui bank akaun masjid kita CIMB 800-658-7576 Masjid Pulau Bahagia. Wak gerak tong tu. Dia harta kita ialah harta yang kita sedekah. Kalau harta yang kita pakai bukan harta kita. Baju kita pakai bukan hak kita. Baju tu bagi korang tu hak kita. Rumah hak kita duduk dengan anak bini kita duduk seronok sangat tu bukan rumah kita. Rumah yang kita jari bagi korang jadi rumah anak yatim, jadi surau, jadi masjid, jadi madrasah, jadi pondok, itu rumah kita. Dan yang kekal hanyalah yang kita sedekah tadi. Nabi kata ma'akaltum faqad ablaitum. Apa yang mu makan jadi najis. Faham? Mu makan jadi najis lagi. Wa ma labistum faqad afnaitum. Apa yang kamu pakai mahal lagu mana pun baju jadi kain buruk lagi. Faham? Tapi ma saddaqtum, apa yang kamu derma faqad abqaitum, maka sungguh kamu telah kekalkan harta itu sampai kamu bertemu dengan Allah. Kaya kita kat ni. Pakat-pakat. Jangan awak jalan saja tong tu, jalan dan letak duit. Kalau awak jalan saja itu tak payah gerak dah apa. Bubuh. Tak wajib letak banyak. 100 riyal padang dah. Kerana dalam bank kita ada 2,000. 2,000 sayang kita nak beri 1 riyal ke masjid. Faham? Nabi SAW orang minta sedekah. Tak ada sekepeng. Berlari balik di rumah tengok dapur ada sutih kema. Bila ambil isteri dia kata kita nak makan. Nabi kerak 2. Bini sebelah, orang minta sedekah sebelah. Kerema je. Kerana miskin sangat. Nabi tak mau terlepas dari sedekah. Nabi kata ittaqun nar wala bi syaqi tamrin. Lindungkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan derma sebelah buah kurma. Kita dalam bank 3,000, KWSP 9,000 ada. Faham lagi? Kereta 2T, Mybi 2T. Faham? Honda 2T.
Nak, ada bank pasir 2 tang ada di rumah. Tapi whisky ya ke masjid. Orang lain tu awak mati belaka bang di COVID. Kita hidup whisky ya juga. Nak, pelan-pelan. Esok belum tentu kita boleh buah piti dalam tong tu. Kena molek kita duduk dalam tong esok. Baik, kita tengok soalan orang kampung pola bahagia kita. Buat gerak lagi tong. Biar lalu 2-3 kali pun. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma, kita tengok soalan orang kampung Pulau Bahagia. Soalan yang pertama, perkakah masjid kapek atap telah ganti dengan hak baru, boleh tak kita ambil? Baik, soalan dia, kita ganti kapek baru, boleh tak orang kampung ambil kapek lama? Kita ganti kipas baru, boleh tak ambil kipas lama? Kita ganti aircon, kipas lama tu boleh tak pakai ambil? Dengar baik-baik. Apabila tidak boleh digunakan lagi, faham lagi? Maka boleh dialih. Atau nak buat masjid yang lain, masjid yang baru. Tapi ni masalah ni bukan buat masjid baru, tukar je. Segala harta yang diwakafkan di masjid tak boleh diambil oleh orang ramai. Haram. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tukar pintu, tukar kapek, tukar apa yang pakat berebut balik. Tu boleh nuruh pintu, tu boleh pintu cengat, tu bahan pinggan makuk zaman lama, bodoh moh. Semua tu haram, wajib atau semula. Sekarang juga. Jangan main-main. Dia pun panggil dengan aku. Suruh. Faham lagi. Tadi jawab tak berani kita nak pindah-pindah. Kita mengaji gitu je lah. Tak boleh. Kalau maknanya tak boleh nak guna dah kipas itu kerana kita nak masuk awal dingin, contoh. Maka hendaklah kipas itu diberi kepada masjid juga. Tarah je sama. Tak boleh turun tarah. Faham? Dan jika tidak ada lagi masjid yang sudi menerima, faham lagi? Dia ada tertib dia. Barulah turun boleh diberi kepada musalla supaya pahala orang tu tak putus. Faham lagi? Bila tidak ada musalla boleh terima, musalla ni setengah ulama kata masjid dah. Barulah turunlah martabat boleh diberi kepada ribat, pondok, madrasah, sekolah, rumah anak yatim, boleh. Faham lagi? Tak boleh pandai-pandai ambil gitu. Dan jika tidak ada lagi yang anak menerimanya, lalu kalau kita biar papang tu, barang tu jadi punah, maka boleh dijual dan duit itu balik kepada masjid yang asal tadi. Faham? Supaya jadi benda belian untuk orang yang wakaf hak asal. Bahkan kalau kita masjid sekarang pakai kolah, nak buat masjid baru kat gigi kolah tak ada dah. Tempat ambil wuduk comel. Wajib katok seming kawal katok kolah tu. Seming kolah hak lama tu wajib masuk dalam tapak masjid. Jadi bin. Kita dah anding tuk sungai. Orang suruh orang duduk ngajar dia main TikTok. Lepas tu anding barang masjid. Tu tak? Kena dengar, kena belajar hukum akang. Tak rugi, faham? Gitu dah hukum. Jadi bila tidak ada dah pihak yang boleh menggunakan daripada pihak yang kita sebut tadi mengikut tertib, barulah boleh dijual pada orang ramai. Faham lagi? Supaya benda tu tak rosak dan duit itu kembali kepada tabung masjid yang asal. Tempat cabut dia tu.
Soalan seterusnya. Harta saka bagi sama laki dan puang. Ikut kendak mak lah. Tapi ada yang tak setuju. Guana nak kira itu. Baik. Harta saka bagi sama rata. Mak suruh bagi sama rata. Faham? Jadi ada blok waris yang tak setuju. Dengar baik-baik orang kampung pula bahagia. Harta saka mak kata bagi sama rata tu ayah mu tu. Ataupun mak tu kata kalau aku mati kat gigi, harta bagi sama rata. Faham? Jawabnya tak wajib ikut mak. Faham tak? Kerana Allah sudah bahagikan. Faham tak lagi? Bahagian masing-masing dalam Quran. Mak ada hak ketika harta tu menjadi harta dia. Dia nak beri anak dia tu tanah ni, nak beri anak kepala lembek, tanah dia sini, nak beri anak Pulau Usa, tanah ni nak beri anak dia burung. Tu boleh. Kerana tu harta dia masih hidup. Bila dia mati bukan harta dia. Ingat harta manusia bila meninggal dunia jadi hak Allah. Tak jadi hak waris. Kita ilmu kita ngaji hak waris tak? Tak. Jadi hak Allah. Bila jadi hak waris? Nanti dulu ada 3 peringkat. Lepas jadi hak Allah, maka kena tunai. Yang pertama, segala hutang agama. Ada tak pergi haji? Tak pergi haji 3,000 per orang pergi haji. Ada tak bayar kapak fidyah puasa? Tak bayar 2 bulan. Faham tak lagi? Hari tu ada jimak-mak itu. Bulan puasa. Faham tak lagi? 2 bulan cabut harta. Habis dah. Faham? Zakat ada? Ada zakat. 2 kali tak bayar zakat. Zakat simpanan. Bayar. Sesat. Yang kedua, hutang sama manusia. Ada ambil barang kedai. Orang kedai ucik tak ada, ayah mu ada hari tu sekali ambil yo-yo dak ayah. Faham? 3 riyal. Cabut 3 riyal kata. Contoh. Faham? Habis dah bayar hutang Allah, hutang manusia, baki tu baru jadi hak waris. Baru boleh waris bandar-bandar. Aku tak setuju, aku tak kenang, baru boleh. Ni dak ayah baru mati, aku dah setuju. Hatukmu hak Allah tu masa tu. Tu hati suka dengar. Faham lagi? Bila jadi hak kita baru boleh. Baik. Tak setuju, siapa tak setuju? Tak ada masalah. Tapi kalau semua waris bersetuju, maka boleh dibahagikan sama banyak. Faham tak lagi? Semua waris. Mana kalau tak mau nak bagi dengan faraid, boleh. Itu yang afdal. Allah sudah bahagikan orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, orang ni 2/3. Ikut habuan faraid. Tapi kalau semua waris bersetuju, maksud waris ini yang terima saka. Hak tak terima saka lari jauh Faham tak lagi? Hak terima saka. Faham tak? Dia saja. Semua setuju. Sama rata. Contoh, seorang tak setuju. Saya tak setuju bagi sama rata. Faham tak lagi? Faham lagi? Contoh, saya seorang tak setuju. Maka siapa yang bersetuju bagi sama rata selepas dibahagikan bahagian dia mengikut faraid. Faham tak lagi? Ingat tak? Anggur lagi bahan mi goreng pinggang tak ingat pula. Nah, biar kemah lalu ingat tak? Satu-satu ilmu tu kita ingat biar sampai 40 tahun. Faham? Supaya 40 tahun nanti kalau kita hidup lagi, orang tanya kita jawab lalu. Nak jawab masalah tak mesti jadi ustaz. Tak syarat janggut panjang. Pakai topi sudu boleh. Syarat tahu mana betul, mana salah. Faham? Jadi, katakanlah mak mati, yang tinggalnya suami si mati. Faham? Ayah mak ada lagi dengan ayah. Tok dengan tok ki. Lepas tu anak-anak. Maka orang lain bukan waris Maka contoh seorang anak laki-laki tak setuju bagi sama rata. Maka dibahagilah dia bahagian dia dulu, iaitu 2 bahagian daripada 1 bahagian anak perempuan. Yang setuju bagi sama rata bakinya. Sebab kalau ikut asal faraid, ibu bapa si mati 1/6, anak si mati suami si mati 1/4. Kalau hak mati isteri. Faham? Anak si mati perempuan separuh, laki-laki penuh. Faham tak lagi? Bolehkah kita kata
Waris yang tak setuju itu tamak, tak boleh. Sebab tamak ni hak orang dia nak. Hak ni dia nak hak dia. Bila nak hak dia, ada lagi tamak. Faham lagi? Tamak ni bagi orang nak komo ke dia kau. Tu tamak. Tamaon. Tamak tu bahasa Arab, tamaon. Bukan tamahak, tamaon. Jadi kalau kita nak hak bagian kita, nak bagi faraid, dia nak bagian kita. Itu bukan tamak. Faham lagi? Tapi walau begitu pun akan jadi perbalahan. Biasa akan jadi bala. Ada seorang yang tak setuju, tengok ayat viral. Ada lambat selih bang dalam grup WhatsApp. Buat grup suku nak kata ke dia. Faham lagi? Kira tak puas hati, nafsu, gomol lalu. Tak mana ni kan? Laki kata ke bini, bini kata ke laki, habisnya kabel belaka. Tak puas hati ke mak, marah ke mak dalam Facebook. Tak puas hati ke bos jabatnya, maki dalam Facebook, biar orang tahu. Padahal tak kena-kena. Dan ni kan? Lama orang habis bodoh. Dia sayang ke laki dia tu dalam Facebook kau. Apa lakimu belaka baca tu 3-14 ribu orang. Lakimu sakau tu kan? Dah masih mesej ke dia dah. I love you. Dah. Nak sayang laki tulis dalam Facebook. Kita sayang laki kita, sayang sungguh-sungguh. Dah apa tulis situ? Kamu cewek. Tahu tak? Tulis tu benda hak orang amal. Namu sayang bini mu dah tulis dalam Facebook. Kita kan umat Islam, akhlak terbaik. Tapi kita terikut-ikut. Hak ulama tak ikut. Ikut sayang godong tu, hak sengar. Orang ramai lepak at pantai mall daripada pergi masjid musim Covid ni. Cuba bagi pencerahan. Tak ada pencerahan ni ramai lagi. Faham tak? Kita pergi mall mari tak ramai gini. Mall tu tak orang nak beli mana. Dia kelas Terengganu ni Maidin. Dengan kedai dua ya, faham? Muat mari mall apa pun orang nak beli. Faham? Mereka hari raya. Betul tak? Yang beli di mall tu bawah tu bagian kuih-kuih tu je. Kalau kedai-kedai kasut dah apa tak ada orang masuk. Bukan kelas kita orang Terengganu nak beli kelas baju beratus-ratus gitu. Faham? Cuma gitulah. Kita tak boleh nak kata orang pergi mall tu dia tak pergi masjid. Ni pergi mall tak pergi masjid ni. Bukan. Cuma kita nak semua keadaan itu dalam keadaan kita puas hati. Kita yang tak puas hati dah bila masjid masih lagi tidak dilonggarkan SOP dan sebagainya. Tapi bola dan sebagainya sudah langgar. Jadi bukan kita ni jenis suka bakang kerajaan tu, tidak. Jadi rakyat ini tertanya-tanya. Jadi kalau jenis lara, tak bukan mall saja. Dalam rumah pun lara. Lagi. Di rumah pas drama. Pas drama, dia tak pergi mall. Mak mu tak pergi mall. Mak ku dak berahi jalan macam mak orang lain. Dah orang dia tengok drama, belalok macam-macam. Tak. Lara pada pergi mall lagi. Pergi mall tu dia nak beli barang. Mak kita dah pergi dengar. Nak tengok sambungan pula hero nak cekik dia atas kopek. Faham lagi? Tapi gitulah. Baru nak kena tikam, bersambung malam esok. Jadi bahan bodoh tak mau dulu gini selamanya. Cerita betul dalam kuliah tak pergi dengar. Drama-drama tu tipu. Ke betul drama? Habis drama tu kan dia tulis. Cerita ini hanya rekaan. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Betul tak? Tapi oleh kerana digunakan bahasa baku. Cerita tulis bahasa Terengganu. Cerita ni lebong, semua bodoh belaka tengok. Faham? Memang orang tengok. Tapi tulis bahasa KL, kita pun sudah rekaan. Faham lagi? Bukan salah tengok drama, tapi siapa tak pergi dengar, pada erti. Faham? Saya tengok live ustaz-ustaz di Facebook dan saya kongsikan ribu-ribu share dalam amal ilmu itu mengajar saya dapat saham ke tak? Dapatlah. Sebab tu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolong perkara baik. Menyampaikan ilmu majlis ilmu itu perkara yang baik. Ta'awanu. Maknanya kita tolong-menolong. Orang tolong mengajar kita tolong dengar. Orang tolong jadi imam kita tolong jadi makmum. Orang tolong bang kita pergi surau. Orang menyampaikan kuliah kita share dengan orang. Betul tak? Orang tulis nasihat kita kongsikan dengan kawan-kawan kita. Itu ta'awanu tu. Semua tu dapat pahala. Itu yang terbaik. Saya mu'alam, ibu saya tak sempat masuk Islam. Dia dah meninggal. Saya selalu berdoa supaya ibu saya
dimasukkan syurga. Sekarang saya sedekah dan berdoa dengan niat pahala sampai kepadanya, minta penjelasan. Orang yang sudah mati dalam keadaan tidak beriman, tidak boleh lagi kita berdoa untuknya. Tapi berdoalah untuk nasabnya, keturunannya. Itu yang diajar kepada kita. Faham lagi? Ada kaum keluarga kita, contoh tok kita tak sedang masuk Islam, matilah dia dalam kufur. Tak boleh lagi kita minta doa. Kita hanya boleh doa kepada yang kufur ketika hidup. Dia masih hidup, kita doa supaya dapat hidayah. Dia masih hidup, kita doa supaya dapat masuk Islam. Tapi bila mati dalam kafir, tak boleh. Dan caranya kita doakan untuk keturunan. Ya Allah, jadikan keturunannya orang-orang yang beriman kepadamu. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ada tanda awam yang petugasnya pasang ayat Quran tepatnya sebelah pintu tanda. Apakah hukum pasang ayat Quran dalam tanda awam? Ada yang kata boleh sebab masjid pun pasang Quran. Orang dan tanda masjid dengar juga. Sebaiknya letaklah tepat speka-speka tu walaupun bukan Quran, tapi bunyi Al-Quran. Jangan letak pada tempat yang ma la yaliqu bihi, kata ulama, tempat yang tak layak dan menasabah. Faham lagi? Sebab tu stiker Quran orang tak letak di punggung kereta. Orang nyanda. Bahkan di dinding-dinding masjid yang rendah, yang boleh orang nyanda. Kadang-kadang kalau duduk kaki jakat bubuh di ayat Quran, ada setengah ulama kata haram bubuh situ. Nak letak tempat yang tinggi kerana memuliakan, dan yang tidak mungkin jadi benda itu dikotorkan atau dicemarkan. Faham? Jadi pasang kat lain, dengar siapa dalam tandas, tak ada masalah. Tapi jangan pasang di tandas. Tak payah pasang di tanda. Dengar, tak ada masalah dengar. Selepas habis wuduk baru sedar ada selotip di tangan. Soalan dia, kalau ambil wuduk kena ambil semula dari awal atau boleh terus basuh tangan tepat ada selotip saja tadi? Baik. Dia habis ambil wuduk, Dodo tengok ada plaster luka di tangannya. Faham? Adakah kena ambil semula dari awal wuduk atau cabut plaster, basuh tangan tu saja? Jawabnya kena tengok dulu kat mana ada plaster. Kalau ada di tangan belum tentu anggota wuduk. Anggota wuduk kat mana? Allah kata wa aydiyakum ilal marafiq, dan segala jari-jari kamu sampai ke siku. Kalau plaster ada atas pada siku, sah tak wuduk? Tak ada masalah. Jadi jangan plaster tu ada antara siku sampai ke ujung jari. Jadi kalau katakan ada sini plaster, habis wuduk dah ada plaster sini atau sini, maka kita tak payah buat daripada awal. Cabut plaster, faham? Sambah air saja. Okey? Kata air. Basuh tangan tu biar katalah. Lepas tu sambung balik hak lepas tangan. Kerana semua yang lepas pada tangan tidak sah. Nak sah sapu kepala mesti sah tangan tu. Nak sah basuh kaki mesti sapu kepala dulu. Dia ada tertib. Tiba-tiba tangan tidak sah kerana plaster mani' min wusul ma' ila udwi. Dia telah menjadi penghalang air sampai ke tangan. Maka cabut plaster tu, basuh biar rata, kemudian baru sambung sapu kepala, telinga dan kaki. Okey? Kalau benda yang halang air ada di kaki, adakah boleh kita terus basuh kaki? Jawabnya ya boleh. Dengan syaratnya kamu baru berwuduk, jangan wuduk tang marai. Faham? Kena ambil semula daripada awal. Baru habis selesai baru tengok lah ada plaster di kaki. Kita pun cabut plaster, sapu di atas tempat yang tak kena tadi. Faham lagi? Lepas tu kalau orang kena, orang semayang, orang masuk hospital kan dia buh jarum, lepas tu dia buh plaster atas ni. Faham? Dia kata, gua ni dak mayang pak cik. Dah mayang ni ada plaster. Dak mayang. Faham tak? Kabur ke Messi, bubur racun sekarang. Cocok. Biar mati lah. Faham lagi? Hidup buat mahal ke minyak. Faham tak? Zaman muda tak mau ngaji. Ada pula jawab ada plaster. Ada apa kena? Ada rimah atas belakang. Busah mayang. Plaster. Dia ni nak kabur. Hak sedar lah. Sakit sedar. Sakit tak sedar lah. Awak kena faham? Okey.
Bubur jagung gini, sini jagung, faham? Tutup dengan plaster. Takut cabut jagung. Jadi kita nak ambil wuduk macam biasalah. Ambil muka, lepas tu tangan kanan, lepas tu tangan kiri. Bagian semua bukan kat plaster. Siapa kat plaster, akak sebelah gitu. Akak sebelah gitu, buah air sini. Lepas tu ambil tisu sah. Tuala pun tak apa. Tutup mula hak buka tak tutup. Buka dek ni pula. Sapu lah. Sah tu. Betul tak? Ada? Betul. Jangan ni campur. Campur minta ke Messi. Bukan lepas jota se pasta tu. Faham? Messi berkata menak pakai lo. Faham lagi? Ini buat susah. Ni congok-angok dok membayang. Sibuk nak pesan tom yang awak mari sekarang. Faham tak? Duduk je tengok pita ramah congok. Abang lohor dak mayang. Abang so dak mayang congok. Nak? Kira nak ngodar je. Yang ada hari ulok nasi apik sambal. Faham tak? Maka kedarah padah pula. Nak? Esok nasi apik kuah pula ni sambal pula nak. Mayang tau. Kalau dak mayang tu lipat kati. Biar berlipat gitu. Faham lagi? Ada orang suruh perlahan tutup spekar luar masjid, ada orang suruh kuat bukakan spekar luar masjid. Nak perlahan kan luar tak boleh, nak perlahan dalam di spekar tu tak boleh perlahan. Nak perlahan dalam bilik tu kat boleh paya. Faham? Dia gini, apa yang syiar maka dia boleh kuat. Apa yang bukan syiar bergantung kepada maslahat dan mudarat. Contoh, baca Quran sebelum asar. Contoh, baca Quran sebelum zuhur. Itu bukan syiar. Itu harus saja. Faham? Contohnya tengah jam belum zuhur orang ngaji kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kod spekar. Maka tengok kalau tidak memudarat orang ramai, tak ada komplain apa-apa, tak ada masalah kuat. Okey? Kalau ada komplain anak-anak orang nak tidur sebagainya, maka perlahankan. Bunyi pun dapat, orang pun dapat tidur. Budak-budak. Faham lagi? Tapi syiar tak boleh, dia kena kuat. Syiar ni azan. Azan tu syiar Islam. Tak boleh kita slow sikit tak boleh. Kerana apa? Lebih kuat, lebih banyak pahala dan lebih banyak saksi pada hari kiamat. Sebutlah kitab-kitab hadis sejauh mana sampai suara muazzin, segala benda yang dengar jadi saksi di hari kiamat. Sebab tu kalau boleh bang lipulah bahagia ni azab biar dengar siapa cenering. Faham lagi? Boleh. Dia gitu. Tak. Sebab tu nak suara kuat. Azan nak suara kuat. Dia tak berkohor-kohor. Kalau azan kohor, Bilal Ibn Rabah tak akan jadi muazzin pertama. Kerana yang masuk dalam mimpi azan yang pertama dalam Islam, sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia yang mimpi. Orang ajar dalam mimpi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Esok dia jumpa Rasulullah, dia khabar ke Nabi. Jumpa dalam mimpi, hak kita bincang kemarin, cara nak panggil orang mari semayang, masa tu tak ada azan lagi. Laki dalam mimpi tu aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa habis bang. Kenapa Nabi tak suruh Abdullah bin Zaid jadi muazzin? Patut dia kata, dah mu jadi, kalau kita mu jadi muazzin Tak. Munggi rumah Bilal Ibn Rabah, kata Nabi, panggil dia, muajar kalimah bang ni, suruh dia yang bang. Padahal Bilal tak mimpi. Faham lagi? Kenapa? Nabi jawab ke dia kali, fa innahu anda sautan minka, kerana suaranya kuat dari kamu semua. Faham lagi? Ajar tu wajib, kerana bang mesti kena betul. Dan anda sautan itu kuat, itu afdal. Faham?
Dalam seminggu kuliah di masjid, ada fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid sekali seminggu, fiqh sekali seminggu, tasawuf sekali seminggu. 4 hari lagi ada tafsir, hadis, jarah dan isu semasa. Hak terbaik nak gua ni, hak terbaik mau bincang sama-sama mula ahli Korea. Kita bukan ahli Korea sini, tak tahu masalah. Faham? Betul tak? Kita tengok. Sebab tu kita lantik ahli jawatan kuasa masjid. Tapi bukanlah apa yang dikatakan oleh pengurusi dan sebagainya itu betul. Bukan. Kita boleh beri kritikan, komen dan sebagainya. Pihak masjid kena dengar juga kritikan daripada ahli Korea. Ahli Korea pula jangan kira nak kritik belaka segala benda. Faham? Baru jadi perkara itu kebaikan. Kita bincang, kita rasa kita kena tambah fardu ain biar 2 kali seminggu. Faham lagi? Yang fardu kifayah itu sekali seminggu. Terus pulang. Tak usah balah. Balah benda nak mengundi pula ni. Boleh sikit deh? Boleh tak? Boleh lagi? Boleh sikit lagi? Apakah hukum berok berdiri? 15 tahun jawab soalan ni. Kali pertama orang tanya. Berat nanau pula bagi ni. Pakai nama lama mula. Berok diri pula tanya. Hok bengong-bengong orang putih ni kecil diri. Berok pandainya duduk oh. Orang pula bagi berok diri. Kat mana reka ni? Dia kencing berdiri dulu. Kencing berdiri. Kencing berdiri ni hukumnya makruh. Bila tu tidak ada uzur. Kalau ada uzur, tidak makruh, harus. Faham? Nabi dalam hadis-hadis lah. Kencing duduk. Faham lagi? Cuma 2 kali dalam hadis Nabi kencing berdiri. Kerana apa? Kerana uzur. Faham? Dalam kitab Nailul Awtar, Imam Syaukani ada hadis. Yang pertama Nabi kencing berdiri di tempat buang najis, gamal situ bakar-bakar ayam apa tahu situ belaka. Jadi kalau duduk kotor, kena baju, kena apa. Faham lagi? Jadi berdiri. Yang kedua Nabi kencing berdiri, Nabi sakit di belakang pelipatan lutut. Kalau nak duduk kena lipat lutut sakit. Tak boleh. Uzur. Jadi kita uzur kencing berdiri. Faham lagi? Jadi kalau kita saja-saja sihat kencing berdiri, makruh. Tidak haram, makruh. Faham lagi? Jadi afdalnya, sunatnya kencing duduk. Jadi kata ulama, bila kencing berdiri itu makruh, kalau berok asyaddul karahah, lebih-lebih lagi dibenci syarak. Faham tak ke? Pasal orang jahil, orang kafir pun dah buat gitu. Kencing berdiri berat no. Memang berat menandang. Faham lagi? Apakah hukum ambil wuduk dalam tandas? Sah ambil wuduk dalam tandas. Yang tidak sah ambil wuduk dalam mangkuk tandas. Okey? Ada beza situ. Soalan seterusnya, apa hukum potong rumput di atas permukaan kubur? Jawabnya boleh. Faham lagi? Boleh. Yang tak bolehnya atas kubur orang. Kubur orang tu maris dia tanam pokok. Kita pergi cabut habis. Tak boleh. Faham tak? Ada pun tanah kubur dengan kubur lain. Kita masuk dalam pagar kubur, tanah yang tak ada kubur lagi, belah kiri. Hak ni ada nesang dah. Hak kiri yang kosong ni bukan kubur. Itu tanah perkuburan, bukan kubur. Kubur tu hak ada nesang. Hak ada orang dalam tu kubur. Tak ada orang bukan kubur. Tanah perkuburan. Faham lagi? Jadi yang tak boleh atas kubur itu ada rupuk kita pergi buang serema. Tak boleh. Ada pun ada rupuk kita pergi potong kerana tinggi, panjang. Tak nampak semak. Harus. Faham? Jadi hak pokok kecek-kecek tu ahli tanah, pokok selasih dan sebagainya, kerana pandangan jumhur ulama, pokok-pokok yang hidup ini dia bertasbih kepada Allah. Jadi rahmatnya itu ada pada sekeliling kubur, mudah-mudahan ditumpang ringankan akan penghuni kubur. Nabi berjalan tengok 2 kubur kena azab, Nabi minta pelepah kema hak segar, hak hijau, hak kering dah tak boleh. Kerana hak hidup itu dia bertasbih kepada Allah. Nabi repih 2, Nabi cocok 2 kubur. Faham tak lagi? Nabi kata mudah-mudahan selama belum dia mati,
Nampak? Diringankan akan penghuni kubur ini. Kerana penghuni kubur ini sedang kena azab. Seorangnya kecing tak bersih, basuh. Yang seorang suka laga orang dalam Facebook. Nabi tak kata Facebook, Nabi kata yamshi fil ardi namimah, berjalan melaga-laga memburukkan orang. Ni penuh dalam Facebook. Ambil video ustaz ni seorang, ustaz tu seorang, kerak dua, masuk tengah, buat reaction. Orang pun masuk balah habis. Semua tu tak masuk syurga belaka puak-puak ni. Kenapa? Kerana Nabi kata la yadkhul jannah namam, jenis laga orang gini tidak akan masuk ke dalam syurga. Faham lagi? Soalan seterusnya. Biasa dengar orang duduk bunyi nak benda ni. Nak perbanyakkan puasa qada sebab takut ada hak zaman-zaman muda lara dulu tinggal ada habis lagi. Boleh ke gitu? Kalau kita tidak tahu ada tak kita hutang puasa, maka kita lakukan puasa sunat. Puasa sunat. Faham? Dia sama macam sembahyang sunat, dia akan menyempurna menampung kekurangan yang fardu kita insya-Allah. Tapi kalau kita pasti ada, barulah kita puasa qada. Kita tak pasti, takut zaman dulu tak betul ke apa ke, kalau gitu puasa sunat. Bukan puasa qada. Puasa qada ni kita ingat. Dulu masa duduk kampung itu biasa 3 hari lah sebulan tak puasanya. Faham lagi? 27 hari tak puasa. Faham lagi? Tu lain. Ni berasa takut lah. Zaman itu, zaman lara itu takut tak betul. Maka puasa sunat, bukan qada. Okey? Soalan seterusnya. 4 keping lagi. Apakah hukum seorang itu berbangga dengan keturunan tapi akhlak tak molek? Dia kata dia keturunan Nabi dan tak mengamalkan Islam sebenarnya. Adakah mereka ini 2 kali azab seksa daripada orang awam nanti? Dia gini, berbangga dengan keturunan itu tidak diharamkan, dibenarkan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Faham lagi? Tak boleh. Bangga boleh, kita bangga kita keturunan Rasulullah boleh. Kita bangga keturunan Syed Syarifah boleh. Kita bangga kita keturunan raja boleh. Kita bangga kita keturunan Tengku Megat, Nik dan sebagainya boleh. Yang tak bolehnya kita berlebih-lebihan. Faham lagi? Sehingga membawa kepada merendahkan keturunan orang lain. Faham? Sedangkan Nabi kata la fadla lil arabi ala ajami. Tidak ada lebih Arab atas orang bukan Arab. Wala li ajami, dan tidak ada lebih yang bukan Arab ala Arab. Tak ada. Nampak? Illa taqwa, melainkan takwa. Walaupun keturunan Nabi sekalipun, tapi tidak beriman atau tidak beramal macam Abu Lahab, Abu Jahal semua tu. Faham? Di mana duduknya? Dalam obor api neraka. Faham? Dia amal. Bilal Ibn Rabah keturunan Nabi tau. Ada. Hitam beletung, hidung kembang, bibir tebal, rambut kerah ketung. Faham tak lagi? Di mana duduk? Malam Isra Mi'raj, berjalan di dalam syurga. Betul tak? Bila tu pasti akan masuk syurga. Kerana malam Isra Mi'raj itu iklan dengan yang akan datang. Faham lagi? Adakah Bilal masuk syurga kerana dia hitam? Tak. Kerana dia miskin? Tak. Faham? Kerana iman. Faham lagi? Jadi tak ada salah nak bangga kita keturunan. Jangan merendahkan keturunan orang lain. Kita rasa bangga guru kita ulama ni. Jangan hina guru orang lain. Saya nak pergi kuliah, tak ada duit nak isi minyak. Adakah saya kena tawakal juga biar hadir juga kali, atau dengan niat mendapat pertolongan Allah dapat hadir kuliah? Dia nak pergi kuliah tapi tak ada piti nak isi minyak. Tapi nak pergi kat lain dia ada piti. Asal nak pergi kuliah tak ada piti nak isi minyak. Gitu sama lah. Jadi kat lain mugi tau. Kat lain pun tak pergi juga. Mana sabar lah. Faham lagi? Jadi siapa yang bercita-cita nak melakukan kebaikan, sudah ditulis pahala. Okey? Tapi tiba-tiba dia terhalang. Contohnya uzur, tak ada kenderaan, tak boleh sapa. Maka dia, kalau dia pergi malam tu dapat 100 pahala,
Malam tu tidak pergi kerana tak ada piti isi minyak. Dia tetap dapat 100 pahala. Yang dia tak dapat ilmu pada malam itu. Tapi sekarang Allah beri nikmat, walaupun orang tu tak dapat pergi, tayar pancit dan sebagainya, dia boleh tengok lagi, dapat lagi ilmu melalui live dan sebagainya. Betul tak? Jadi kalau pada zaman kita ni, kalau kita jahil juga berat. Zaman hamba ngaji dulu, dah kita tak ngaji pondok, ngaji kapung je. Faham tak ke? Atau tali kaset. Kenal tak kaset? Budak-budak ni tak kenal lah kaset. Tali kaset. Orang pengusi. Kaset tu kan? Hak kosong tu segoni atau. Dengar budak pondok kata ada nak buka sini usul pik atau segoni. Dengar sini nak baca kitab ni pula atau segoni. Dia akan rakam depan untuk guru ngajar. 4-5 bulan habis lah tu. Beratus-ratus kepingnya. Kita pergi ambil ni tu. Ambil di Nara, ambil apa, ambil kadang-kadang ambil di Sepadang. Padang besar. Apa ni? Padang besar pula ada rata panjang. Faham? Balik dengar pula. Kitab yang sama. Nah, pasang ditik ketak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda pula di kitab. Dobik. Faham lagi? Ngaji dulu. Kena molek bunyi kiau. Nak gostang tu buah kalang. Pukul 1 pagi 2 pagi duduk nak ngaji. Lah ni ada gambar dalam Facebook dalam apa. Ikut nak pilih tok guru mana, kitab dia nak ada belaka. Dulu kitab tu hak kopi. Lah ni PDF ada. Dokumen Word ada. Kitab dia tak ada dalam internet. Betul tak? Kalau dak aling gak berat gitu lah ni. Nah. Tak. Dia gitu. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Ada 2 jenis sembahyang kita tak boleh ikut imam. Iaitu imam sedang sembahyang jenazah dan gerhana. Soalannya gimana pula kalau kita nak sembahyang isya ikut jemaah sedang sembahyang tasbih. Setiap perbuatan itu lama-lama mohon pencerahan. Jawabnya batal tak kalau kita sembahyang isya ikut sembahyang tasbih. Sujudnya lama, kita sujud lama attack. Batal tak? Tak batal. Faham lagi? Cuma setengah ulama kata tidak afdal. Kalau kita orang sembahyang tasbih, kita sembahyang biasa. Tak afdal je. Sah tu sah. Kerana bila imam rokok lama, kita pun rokok lama, sah tak? Faham lagi? Imam ni tidak patutnya pendek, tapi dia lama sikit. Kita ikut imam, sah lagi. Imam turun sujud 10 pula tasbih, kita sembahyang isya 10 tasbih qada, sah juga. Imam tahiyat awal tasbih, kita tasbih juga, sah juga. Faham? Ada pun sembahyang jenazah dah sah. Tok imam dah rokok-rokok. Faham lagi? Kita sembahyang isya ke mana? Soalan seterusnya. Apakah hukum laki-laki pakai tudung dengan niat bergurau dengan kawan-kawan? Kalau dia pakai perbuatan yang orang nampak menyerupai perempuan, maka kalau di khalayak ramai tak boleh. Yang kata setengah ulama tu dia bergurau dengan anak dia menangis dan sebagainya. Anak nangis wah. Ayah kata dia lah. Nak mok juga. Mok pergi kedai. Nampak? Apa faham lah kalau pergi kedai bukan kata barangnya robok-roboknya cek habis. Faham lagi? Robok pintu kedai, dinding kedai, tak kedai, tuang kedai. Tak, bukan senang nak beli selesai dia tak. Nak belilah di rumah kat 2 hari duduk dalam tu. Jadi anak wah repot ni tak ada arah ambil tudung mak terkong. Buat macam mak baru dah senyap anak itu yang kata ulama buat contoh. Kita pergi ambil tudung pergi duduk luar. Tak boleh. Dalam rumah. Belakang-belakang pun tak boleh. Kita tak boleh tindih Quran dengan barang selain Quran. Jadi kalau kita susun Quran di rak, atas rak tu tindih Quran. Haram tak kalau kita dengar baik-baik. Atas Quran tak boleh letak atas Quran secara ilsaq, cara bersentuh. Ni Quran. Lepas tu bubuh atas dia buku lain. Haram. Tak boleh. Tapi kalau ada para dulu, boleh. Kerana dia kira bukan darang aras dia. Tapi kalau kita buku Quran, buku lain, buku sekolah, Quran jenis selit ini, tak apa, dia tak tindih. Dia tak boleh tindih. Quran, buku sains, haram. Banyak orang
Quran spek mata boleh tak? Dah leh. Quran anak kucing kereta. Hak jahat kali Quran kayu sugi buat tak? Ngaji Quran dia orang komat Allah bar sadaqallahul azim. Buat tak Quran. Jadi gigi dia mulia dia Quran ni. Kenapa? Kerana dia tidak berilmu. Dia cuma nak beramal saja. Tak ada. Quran ni kita boleh bubuh benda lain nak jaga Quran. Contoh kita tindih surat khabar supaya tidak kena debu. Boleh. Faham tak lagi? Jadi kena tengok, cek di masjid-masjid kadang-kadang berlaku tindih benda lain. Okey? Biar Quran dengan Quran saja. Sebaik-baiknya letaknya begini, tidak begini. Begini susun dan tinggi lebih pada orang lain. Faham? Tekad, kalau rumah pak tekad, setiap tekad itu dikira bumi yang berasingan. Jadi tak ada masalah tekad satu ada Quran bola gobok, orang jalan ke atas tekad dua, tidak dikira jalan atas Quran. Masa ada dulu dalam Facebook dia kata haram. Tekad satu, tekad dua tak boleh bawa Quran surah Allah. Kerana ada orang jalan tekad atas kali. Jadi semua kena buat atas taki air Quran. Cerdik ke bodoh. Faham tak lagi? Itulah semua benda nak cara belaka. Belajarnya tidak, sibuk nak ulah, nak patwa, nak apa. Itulah jadi koho bengong, hukum hakam. Tak? Soalan dari kertas yang terakhir ada tak soalan lisan? Tak dengar. Ba. Orang duduk atas. Orang duduk atas atas bah ke atas beg? Dah orang tu duduk atas beg ke atas bah? Atas bah ke atas beg? Tu je. Atas bah ke atas beg? Tak apa. Tak boleh duduk atas beg. Okey? Kita bawa Quran, kita nak pergi jalan, kita motosikal, kita bawa kosing. Bawa kosing. Boleh tak? Boleh. Boleh. Dia tak boleh kita pergi duduk tak kosing. Faham ni? Pekor ni kena faham baik. Dia gelecoh sikit tak faham tu. Kita nak tinggal Quran, laraga takut hilang, kena hujang. Faham? Kita bawa kosing. Kita pun tutup. Jenis kosing buka gini. Tak? Jenis kosing mutu kak. Orang dah kak jatuh. Kosing kan buka gini. Kita bubuh sini bawah, kita pun tindih gini. Faham? Dia tak hilang, tak curi lah. Faham? Boleh. Tak boleh, mu nak jalan, mu tindih, mu naik atas. Haram lah. Duduk atas Quran bohong. Selagi orang tua-tua haram, dia ngaji surah Yasin nak tidur. Lepas dia ngatuk, dia bawah batal. Dia tidur, haram. Dosa. Dia 40 tahun, 40,000 dosa. Siapa suruh tak mendengar? Ingat ke tak apa? Tak apa tak mau jawab gitu. Bukan nak ingat tak apa kapau gitu tu. Orang apa Allah ngaji. Apa tak? Apa bising beli kitab habis minyak. Sedap kan mau jawab ingat tak apa. Faham? Tak boleh. Dia bukan letak bawah patah. Dah kata senang malam-malam nak capak. Gini. Habis ngaji bubuh atas kepala. Ni batal kita. Atas pada batal. Tak apa lah. Jangan bawah batal. Faham? Taswirul mushaf haram. Membantalkan Quran. Tekan tadi kepala kita. Haram. Faham lagi? Ada lagi soalan? Batal dak wuduk setuh kemaluan binatang. Bagus soalan ni dia. Dia puas dah pegang kemaluan dia. Dia pegang kemaluan dia. Cik usuk biarlah tolong tanya dah. Jadi batal wuduk. Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal wuduk. Maksud kemaluan di sini kemaluan anak Adam. Bukan anak cikgu Adam. Maksudnya manusia. Faham? Ada pun kemaluan haiwan, bahimah dalam kitab-kitab kata, nampak la yubtil, tidak membatalkan. Kenapa? Kerana dua sebab. Yang pertama,
kerana benda itu tidak ada rangsangan dengan menyentuhnya. Yang kedua, benda itu tidak wajib ditutup atau tidak haram dilihat. Dia pegang kemaluan lembu, kemaluan hengga, tak batal kata. Ada lagi soalan dia nak baca kertas pula? Ada? Soalan lisan Ayat Quran buat di dinding poster. Cicing. Baik, kita buka di telefon smartphone. Masa buka tu ada ayat Quran. Setengah ulama kata haram setuh ngejari pada tulisan. Setengah ulama kata tak. Tapi sebaiknya kita keluar pada khilaf, jangan setuh. Adapun setuh skrin boleh. Setuh telefon boleh. Setuh dia ayat tu. Masa buka, masa tutup application tak ada hukum. Masa buka lah tu baik tu, Fatihah. Jangan tangan kita yang berhadas setuh atas ayat. Walaupun ada setengah pendapat mengatakan boleh, tapi al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar pada khilaf itu disunatkan. Ada lagi soalan? Apa dia? Penyebab kematian. Kita tidak sengaja menyebabkan kematian. Adakah kita kena fidyah, kena kafarah dan sebagainya? Itu akan ditentukan oleh mahkamah. Faham lagi? Ada kalanya kena, ada kalanya tidak kena. Boleh tengok dalam bab diat dalam kitab-kitab fiqh. Cuma perkara ini bila ditimbulkan di dalam setengah-setengah ceramah asatizah dan orang awam tak sapa hak pengajian ni. Tak, kita orang kampung ngaji bab diat. Ngaji dak bab kisos. Ngaji bab hudud dah. Dengar orang ceramah lah wajib hudud. Kitab hudud dak ngaji. Faham? Dia termasuk dalam bab diat, bab kisos. Tak? Ganti gigi orang, ganti mata orang, ganti tulang keting orang. Faham? Itu ada semua. Ada kalanya dikenakan hukuman. Dikenakan hukuman diat, bayar ratus-ratus ribu, dan ada kalanya dikenakan puasa 2 bulan. Faham? Itu ditentukan awak terlibat atau tidak, kesalahan awak itu munasabah atau tidak, nak bayar kafarah tadi. Okey? Cuma kalau bolehlah para asatizah, kalau perkara-perkara yang jarang, yang tidak ketahui oleh orang awam dan tidak ada kepentingan sangat, kita jangan buat keluar lah, kerana ini musim fitnah. Abang kampung ni tak erti, dia kira nak canggah saja. Faham? Dia gitu. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Kita baca kertas yang terakhir. Apa kelebihan ziarah kubur orang alim atau ulama atau aulia? Alim dengan ulama tu sama je. Apa makna alim? Allazi muttasifu bil ilmi, orang yang ada bersifat dengan pengetahuan. Alim ini maknanya seorang yang berpengetahuan. Cuma kalau dalam bab agama dia panggil alim agama lah. Tapi alim itu maksudnya ilmu ada pada badan dia. Mana kalau dia pergi jalan, ayah pergi marang, ilmu dia pergi marang juga. Macam orang learning, dia pergi marang, ilmu dia ada dalam laptop tu mah. Faham lagi? Kerana ilmu dia tu bergantung atas bateri laptop. Buka laptop, dia pun jadi pakar hadis. Tutup laptop, dia dah ingat dah hadis. Faham lagi? Tu bukan alim lah tu. Faham? Al-ilmu fi sudur, ilmu dalam dada. Imam Syafi'i dia berjalan macam ratus ribu kitab berjalan. Imam Malik dia berjalan macam ratus ribu kitab berjalan. Kita dah alim, tengok nanti tengok dalam internet lu. Tak ingat, aku tak ingat kau. Ngaku ulama dah. Faham lagi? Itu tidak alim. Alim allazi muttasifu bil ilmi, orang yang bersifat sepakai tubuh badan itu ilmu mereka. Faham lagi? Ulama ni maknanya ramai daripada alim. Bahasa Arab dia tak guna perkataan dua. Bahasa Melayu kalau nak kata nak buah sebiji, buah tu lah sebiji buah. Faham? Kalau masjid nak kata satu, sebuah masjid, sebuah rumah. Tapi Arab kalau sebuah dia tak ada, sebuah tu tak ada, dia kata baitun, makna sebuah rumah. Tapi kalau nak kata banyak buah, buyutun, banyak buah rumah. Bahasa Melayu tak kena tulis banyak buah rumah. Dia Arab gitu. Satu masjid, masjidun. Dua masjidani, banyak masajid.
Seorang alim, ramai ulama. Faham? Seorang muslimatun, ramai muslimatun. Seorang dengan ter merbutah. Kalau ramai dengan ter perahu, ter muslimat. Faham? Jadi apakah faedah kita ziarah kubur alim ulama dan wali Allah? Jawabnya, tak usah kata kubur ulama. Kubur orang kampung je. Faedahnya mengingatkan kamu kepada akhirat. Nabi kata, zurul kubura fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarah-ziarahlah kamu sekalian akan kubur. Nabi tak kata kubur ulama. Kubur biasalah. Faham? Maka ziarah kubur itu akan menjadi tazkirah pada dirimu. Ingat kepada akhirat. Tak ingat banyak, ingat sedikit. Tak ingat selama, ingat sekejap. Tak? Kita ni pasal dak ziarah kubur. Faham? Nampak? Tu dak bebuk dunia ingat. Apa pecah kepala bebuk. Nak? Tu orang bagi balik petang muka merah macam beruk muka cari putih. Dah. Apakah majlis kahwin pengantin diri menyanyi lagu untuk jemaah dan agamawan, adakah dosa atau fitnah? Dia laki-laki menyanyi boleh. Yang ada masalah perempuan bernyanyi. Laki-laki ni boleh menyanyi dengan syarat tidaklah lirik itu ada perkara yang syirik atau perkara yang haram seperti minum arak dan sebagainya dalam lirik. Mana lagu-lagu biasa tak ada masalah. Contoh, tak? Dia nyanyi lagu negaraku. Tak ada masalah. Tak ada syirik, tak ada apa. Faham? Ada pun perempuan itu bermasalah. Perempuan ini walaupun lirik dia itu tidak syirik, walaupun lirik dia itu lirik yang tidak haram, tapi suara dia itu memberi fitnah. Faham? Memang dua pendapat ulama. Satu mengatakan suara itu aurat, satu tidak aurat. Tapi yang mengatakan suara perempuan tidak aurat, tidak boleh dilagu-lagukan di hadapan ajnabi. Allah sebut dalam Quran, fala taghda'na bil qauli. Jangan kamu kaum perempuan melunak-lunakkan suara kamu di hadapan khalayak ramai. Faham lagi? Jadi laki-laki tengok. Pengantin tak pengantin tak ada masalah. Faham? Dia menyanyi lagu yang harus pada syarak, tak ada masalah. Faham? Tapi kalau perempuan yang menyanyi itu budak, boleh. Nabi sampai dia hijrah di Madinah, budak-budak menyanyi. Perempuan menyanyi hari raya. Faham? Budak-budak. Kita mak budak menyanyi. Jadi kalau di depan mahram fitnah. Tak fitnah. Faham? Tak ada fitnah. Bini kita nyanyi depan kita, fitnah tak? Tak ada fitnah pasal dia tubuh dia pun halal. Betul tak? Ni kena jaga. Jadi kena faham baik. Cuma bila benda ini tidak menjadi budaya dalam masyarakat kita, budaya di negara lain, bila ditunjukkan sekarang ni, tak, media sosial worldwide, seluruh dunia boleh tengok. Nak kita pula jadi mulut banyak. Mulut banyak ni otak sikit. Kira banyak nak cakap. Nak benda hak berlaku dia Patani nak ulah sini. Hukum hak berlaku dia Jordan waktu bik fatwa sini. Kenapa? Kerana kita semua tidak ada ilmu pengetahuan. Kalau di Yaman budaya dia lain, kita bawa sini jadi pening orang. Di Indonesia budayanya lain, kita nak terak tunjuk sini memang orang kutub belaka. Faham lagi? Budaya kita Terengganu, kita buat pergi di Nung, buat pergi Kuala Lumpur. Marah dia orang Kuala Lumpur. Faham? Batu dia marah. Kalau kita kata apa benda patak-patak, kita kata patak kain. Faham? Mu jangan terak alik depan, mu terak alik patak dulu. Bui, dia mencarut carut korok mu. Tu nerak kain. Faham? Tu bahasa Terengganu, tahu tak? Tapi kalau patak tu di Kuala Lumpur dia kemaluan. Faham? Terengganu kain punggung. Faham lagi? Bahagian hak belakang, pesok belakang tu ada bunga serong-serong tu, tu panggil patak kain, betul tak? Patak alik belakang lah pakai. Tapi orang Kuala Lumpur mencarut dah. Tak usah kata hak Filipina di sini, tak usah kata hak Yala, budaya dia. Hak Terengganu pergi di Kuala Lumpur pelik tu. Betul tak? Tak boleh. Orang Terengganu pula pergi di Kuala Lumpur. Tak? Tu kan pergi raya lah. Lagi. Jadi apa benda ni, beli pakaian pergi di Sogo. Faham? Lepas beli tu nak pakai. Jadi orang Terengganu tu pakailah.
Jadi aga tu ada situ kan. Aga tu masih ada di baju. Jadi lelaki pakai air tu katalah engkau kopeklah dulu. Kopek-kopek dulu. Nah, cara tu kopek-kopek. Kau nak pakai baju. Faham tak ke? Jadi dak kena belaka ya. Faham tak contoh? Dinu kopek benda apa? KL. Bukan, kopek ni tanggalkan. Tanggalkan stiker. Sini benda apa? Tahu dah kopek benda. Faham tak ke? Abang tu kena jaga. Sekarang ni banyak netizen ni dia kira pendapat dia anak-anak. Ambil situ, ambil sini, boh. Kerana bila dia boh, gambar orang share, dia standard kelas. Boleh masuk surga dia. Faham? Ada gebuk tu, benda-benda bodoh lagi. Nah, habis benda nak ulah. Rumah tangga orang nikah, dia ulah. Orang cerai ulah. Tak jadi nikah, ulah pula. Tak jadi cerai, ulah juga. Dia berkena ni, set-set ni. Ayat Quran, dia nak ulah. Hak fatwa ulama, dia ulah balik. Ini akhir zaman. Nah, yang Nabi kata ramanya dipanggil ruwai bidah. Orang-orang bodoh nak cara semua hal masyarakat. Jadi kena hati-hati, mudah-mudahan kalau tidak banyak sedikit dapat ambil manfaat pada tazkirah pada malam ini. Mohon maaf kerana ambil masa yang panjang di tuan-tuan. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na ma'allam tanah. Alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.